Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sulaiman bin Osman. Dalam pasal 73 kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk yang berkenaan dengan SDG. Okey, sedikit pengenalan berkenaan dengan SDG ni. Apa itu SDG? So SDG ni disebutkan Sustainable Development Goals, iaitu matlamat pembangunan lestari. Perkara ini telah dirancang oleh PBB, iaitu di mana kumpulan daripada negara-negara anggota PBB untuk melaksanakan satu program di mana diorang merangka satu hal tuju untuk kestabilan dunia, iaitu kita nampak SDG ni salah satu matlamat yang telah disepakati bersama oleh PBB untuk dibawa ke negara untuk dibincangkan dan dibangunkan bersama. Okey, negara Malaysia turut terlibat berkaitan dengan SDG ni. So kita benda ni, SDG ni telah dirangka bagi perancangan 2015-2030 dengan 17 matlamat. So di antara matlamat yang kita boleh kongsikan adalah berkaitan dengan untuk tiada kemiskinan, pembangunan alam dan kesejahteraan. So pelbagai lagi. Nanti kumpulan kami akan bentangkan secara lebih terperinci berkaitan dengan matlamat-matlamat SDG. Okey, kenapa SDG ini penting? So SDG ini penting ni, dia membolehkan sesuatu pembangunan negara seselari dengan kewujudan alam. Maksudnya, sebagai contoh, kita ambil contoh pembangunan tenaga nuklear yang kita tengok, sekiranya tidak dikawal, dia akan memberi kesan yang buruk kepada negara dan kepada dunia dan akan mengganggu ekosistem dunia ni. So dari segi berkaitan dengan pencemaran udara, so benda ni kita terdapat wariskan kepada generasi yang akan datang. So betapa penting SDG ni, dia memberi keseimbangan di antara pembangunan sebuah negara, persaingan yang sihat dan juga iklim, berkaitan dengan iklim, iaitu sebagai contoh kita boleh bincangkan adalah berkaitan dengan suhu dunia. Kita boleh bincangkan adalah berkaitan dengan warming global, maksudnya kepanasan dunia. Ini yang kita boleh tengok satu iceberg daripada kutub utara dan kutub selatan tu dah mulai cair. So inilah peranan SDG untuk memastikan tiga ataupun beberapa perkara ni seimbang di antara bagi memastikan peningkatan ekonomi negara, ekonomi, persaingan dan juga iklim. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Sufian bin Zakaria, 267212. Saya akan menerangkan matlamat SDG yang kami pilih dalam kumpulan dan kenapa kami memilih matlamat SDG tersebut. Salah satu matlamat SDG yang kami pilih adalah menjadikan bandaraya dan penempatan manusia sebagai menyeluruh, selamat, berdaya tahan dan mapan. Matlamat yang kami pilih ini merupakan antara matlamat yang penting kepada kerahmatan masyarakat madani Malaysia. Matlamat ini bermaksud memastikan bahawa pembangunan bandar dan penempatan manusia yang berkualiti tinggi dapat disesuaikan dengan keperluan dan kehendak rakyat dan masyarakat, serta mampu menangani cabaran pembangunan mapan termasuk isu sosial, ekonomi dan alam sekitar, mewujudkan bandar dan kawasan pemukiman manusia yang holistik, selamat, tahan lasak dan mapan dengan memastikan pembangunan yang berkualiti tinggi yang menyesuaikan dengan keperluan dan kehendak masyarakat dan mampu menangani cabaran pembangunan mampan termasuk isu sosial, ekonomi dan alam sekitar. Kami memilih matlamat ini kerana matlamat SDG 11 ini adalah penting kerana majoriti penduduk di Malaysia hidup di bandar dan pinggir bandar. Pembangunan bandar yang tidak mampan dapat menyebabkan masalah seperti kemiskinan, kekurangan perumahan, kesesakan lalu lintas, pencemaran udara dan masalah keselamatan. Dengan memperbaiki kualiti pembangunan bandar dan pendapatan manusia, matlamat ini dapat membantu dan memperbaiki kualiti hidup dan kesihatan masyarakat, memberikan peluang ekonomi yang lebih baik, meningkatkan keberlanjutan alam sekitar, mengurangkan kemiskinan dan kesenjangan sosial dan meningkatkan daya saing negara dalam era globalisasi. Selain itu, matlamat ke-11 SDG ini juga memperkuatkan hak asasi manusia bagi penduduk bandar dan kawasan pinggir bandar, termasuk hak untuk mendapatkan akses kepada air bersih, sanitasi, perumahan, ruang hijau dan akses ke perkhidmatan asas seperti pendidikan dan perkhidmatan kesihatan. Oleh itu, matlamat ke-11 SDG ini adalah penting dalam memastikan pembangunan bandar dan penempatan manusia yang berkualiti tinggi dan mapan bagi menjamin kehidupan yang lebih baik
dan keberlanjutan masa depan untuk semua. Kesimpulannya, matlamat ke-11 SDG yang kami pilih ini memerlukan pendekatan holistik dan seluruh aspek pembangunan perlu dipertimbangkan. Pembangunan bandar dan kawasan pemukiman manusia yang selamat, berdaya tahan dan mampan memerlukan kerjasama dan penglibatan semua pihak untuk memastikan pembangunan mampan dan berkekalan. Hello, hai. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salaman buat Puan Siti Fatimah. Dan saya akan membentangkan mengenai soalan 1B. Kenal pasti matlamat dasar yang dibincangkan. SDG memfokuskan pada isu ekonomi, sosial, politik dan alam sekitar yang mana merangkumi 5 bidang tumpuan, iaitu pembangunan komuniti, penjagaan bumi, kemakmuran, keamanan dan kerjasama. Terdapat 17 matlamat dan 169 sasaran dalam SDG, termasuk SDG 11 yang bertujuan untuk menjadikan bandar dan penempatan manusia lebih komprehensif, selamat dan berdaya tahan dan mampan. Menekankan keperluan untuk memberi peluang dan faedah kepada semua lapisan masyarakat, termasuk golongan bawahan B40, golongan pertengahan M40 dan golongan berpendapatan tinggi T20 dalam mencapai matlamat SDG 11. Ada 4 matlamat dasar awal yang kerap digunakan berhubung dengan mencapai sasaran ke-11. Pertama ialah equity yang melibatkan pengagihan sumber yang adil berdasarkan menerima jenis sumber dan kaedah pengagihan. Malaysia bercadang untuk menyediakan semua kategori masyarakat dengan akses yang mencukupi, berpatutan dan selamat kepada perumahan dan perkhidmatan asas menjelang 2030 dengan memperkenalkan skim perumahan seperti skim Rumah Selangorku dan skim Rumah Wit. Skim-skim ini bertujuan untuk memberikan kesaksamaan kepada semua kumpulan, terutamanya mereka yang mempunyai sumber kewangan yang tahan. Matlamat dasar awam kedua ialah kecekapan yang berkaitan dengan matlamat SDG 7 untuk memastikan semua orang mempunyai akses kepada tenaga yang berpatutan, yang boleh dipercayai, mampan dan moden. Kecekapan ekonomi melibatkan pembangunan tenaga untuk menjana keluaran ekonomi. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan perancangan rapi dalam tadbir urus bagi memastikan urusan harian yang cekap, seperti kemudahan transit ringan LRT di Kuala Lumpur. LRT adalah penting untuk kesejahteraan urusan harian bandar dan pihak berkuasa memastikan jadual ketibaan tepat pada masanya. Menekankan bahawa kedua-dua equity dan kecekapan adalah matlamat dasar awam yang penting dalam mencapai SDG. Ini berkaitan dengan matlamat pembangunan lestari PBB. Garis kemiskinan dikenal pasti sebagai standard minimum untuk memastikan keselamatan awam yang merangkumi makanan, tempat tinggal, kesihatan dan pendidikan yang mencukupi dan meningkatkan keselamatan jalan raya. Dari segi kebebasan, teks tersebut rumusan kebebasan John Stuart Mill sebagai keupayaan untuk melakukan apa saja asalkan ia tidak memudaratkan orang lain. Ini juga berkaitan dengan matlamat SDG 8 untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan memastikan hak asasi pekerja. Boleh digalakkan menyediakan kemudahan seperti taman rekreasi awam yang membolehkan individu melakukan aktiviti yang berfaedah kepada semua asalkan tidak melanggar undang-undang yang sedia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmin Binti Rosman, nombor matrik 267371. Seterusnya saya akan menerangkan tentang satu kes di Malaysia yang dikaitkan dengan matlamat SDG. Okey, seperti kita sedia maklum, Dewan Bandar Kuala Lumpur adalah salah satu PBT yang terpanggil iaitu sebagai tanggungjawab untuk menaik taraf bagaimana kesesakan lalu lintas ini dapat dikurangkan yang seperti sedia ada. Salah satu program yang telah dilancarkan oleh pihak Dewan Bandar Kuala Lumpur adalah dengan penggunaan bas Bandar Kuala Lumpur, di mana penggunaan bas ini adalah digunakan sebagai rangkaian bas percuma yang ditawarkan oleh semua warga wilayah persekitaran Kuala Lumpur. Kesesakan lalu lintas boleh memudahkan untuk pengguna bergerak dengan kekerapan bas setiap 15 minit. Melalui kaedah itu, kita dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur. Okey, salah satu program bas Kuala Lumpur ini adalah dia menggunakan bas secara elektrik di Kuala Lumpur dan mengambil masa 6 hingga 8 jam untuk cas bagi penggunaannya. Oleh itu, melalui bas ini ia adalah mesra alam dan dia tidak mengeluarkan asap yang boleh menyebabkan pencemaran udara. Salah satunya juga ia adalah bahan jimat tenaga. Melalui bas ini kita akan dapat menggunakan wifi percuma tanpa had dan penggunaan ruang yang selesa. Selain itu, terdapat perkhidmatan mesra perempuan dengan menyediakan ruang kerusi roda penumpang daripada golongan OKU. Seterusnya, melalui bas GoKL juga turut menyediakan aplikasi telefon pintar yang dikenali sebagai GoKL yang boleh dimuat turun melalui iOS dan Android, yang dibangunkan bagi membolehkan pengguna bas mendapatkan pemantauan yang tepat masa dan lokasi.
Secara konklusinya, marilah kita menyokong dengan sistem pengangkutan awam ini dapat menggunakan perkhidmatan bas ini secara berhemah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zahid Kamarudin Awang, nombor metrik 267445. Di sini penulis ini berkongsi dan menjelaskan berkaitan kepentingan matlamat dasar awam dengan sejajar dengan matlamat SDG ataupun disebut matlamat pembangunan lestari. Di sini boleh dibincangkan adalah berkaitan matlamat dasar awam perlu sejajar atau seiring dengan matlamat SDG. Antara matlamat SDG yang telah dimenterai dan juga diperkenalkan ke seluruh dunia adalah pentingnya pengawalan dan menghadkan pengeluaran pencemaran udara dan mengamalkan budaya tolong-menolong sesama makhluk yang telah diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Matlamat dasar awam dan matlamat SDG khususnya sebagai penggerak utama dan memain peranan penting bagi menyalurkan maklumat dan memberi pengetahuan kepada masyarakat bahawa pentingnya menjaga kebersihan alam. Salah satu matlamat SDG adalah menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Penulis memberi contoh seperti kerajaan Malaysia membuat pelbagai inisiatif dapat membantu golongan miskin tegar sama ada di bandar dan juga di luar bandar dengan bantuan rakyat seperti BRIM, SDR dan pelbagai nama kerajaan wujudkan. Akan tetapi tujuan adalah yang sama, bagi meringankan bebanan yang ditanggung oleh keluarga miskin untuk menjara keluarga. Antara contoh yang lain penulis ini berkongsi adalah kerajaan Malaysia cuba mempromosikan pembangunan keperluan semasa seperti memfokuskan dan juga meningkatkan kualiti pendidik dan cuba melahirkan graduan-graduan yang berkualiti bagi memantapkan sistem pentadbiran di Malaysia apabila mereka dalam bidang pekerjaan nanti.